Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum saya ucapkan kepada Sir Muhammad Muzir, iaitu lecturer untuk subjek ekonomi Islam ini. Dan insyaAllah saya Nur Zulaikha binti Juzaini akan membentangkan balik tajuk tugasan, iaitu tentang perbezaan antara sistem ekonomi Islam dan juga sistem ekonomi konvensional. Sebelum kita masuk kepada perbahasan yang utama, kita berkenalan dulu dengan pengenalan kepada ekonomi. Ilmu ekonomi itu ditakdirkan sebagai satu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Seperti mana yang kita tahu, sumber ekonomi kita terhad iaitu tanah, modal, buruh dan juga usahawan. Ilmu ekonomi ini adalah satu bidang yang mengkaji macam mana manusia ini menguruskan sumber-sumber ni untuk memenuhi kehendak manusia kehendak kita yang tidak terhad. Seterusnya kita masuk kepada jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi di dunia ada pelbagai sistem. Yang di antaranya sistem ekonomi konvensional yang mempunyai 3 sistem ekonomi yang berlainan di bawahnya. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis ataupun pasaran bebas. Sistem ekonomi ini lebih kepada tidak ada pengawalan ataupun tidak ada campur tangan oleh kerajaan, dan dia sebenarnya berpihak kepada individu ataupun pihak swasta tu untuk menjalankan kegiatan ekonomi itu. Yang kedua adalah sistem ekonomi komunis ataupun dikira sosialis ataupun perancangan pusat. Sistem ekonomi ini lebih kepada 100% pengawalan dia daripada pihak kerajaan, dan kehendak ataupun pelibatan daripada pihak individu dan pihak swasta itu kurang. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran, di mana pihak kerajaan akan campur tangan bila ada perkara yang tidak seimbang dalam satu kegiatan ekonomi itu. Dan yang kedua sistem ekonomi Islam ini. Sistem ekonomi Islam ni berlainan dengan sistem ekonomi yang di atas. Seperti yang kita tahu, sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas ni, contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi ini adalah Amerika Syarikat dan juga Hong Kong. Dan yang kedua, sistem ekonomi komunis ataupun perancangan pusat ini, negara Havana ataupun negara Korea Utara. Dan sistem ekonomi campuran, kita sendirilah, negara Malaysia ini mengamalkan sistem ekonomi campuran. Dan ekonomi Islam ini diamalkan oleh negara Arab Saudi dan juga Brunei. Seterusnya kita masuk kepada perbezaan di antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama, daripada segi sumber rujukan, ekonomi konvensional ini dia menggunakan sumber akal manusia semata-mata. Manakala ekonomi Islam ni sumber panduan yang utama adalah daripada Al-Quran dan hadis. Ini adalah perbezaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dari segi sumber rujukan. Bila kita bercakap mengenai akal manusia ni, maknanya dalam satu sistem tu mesti ada kesalahan, ada banyak kekurangan dalam membina satu sistem tu. Tetapi kalau dalam segi ekonomi Islam yang menggunakan Al-Quran dan hadis, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, maka dalam sistem ekonomi itu semuanya teratur dan semuanya lengkap merakumi kebajikan hidup kita ataupun keperluan hidup kita. Seterusnya kita akan masuk kepada perbezaan daripada segi menjaga kebajikan masyarakat. Untuk ekonomi konvensional, contohnya daripada sistem ekonomi kapitalis, mereka ni tidak ada langsung campur tangan kerajaan dalam menjaga kebajikan masyarakat. Seperti mana yang kita tahu, di negara Amerika Syarikat, kalau kita tengok gelarangan ataupun orang yang miskin tidak akan diberi bantuan oleh kerajaan. Mereka terpaksa berusaha sendiri untuk meneruskan kehidupan mereka. Tetapi bila kita tengok kepada pihak swasta ataupun kepada company ataupun syarikat yang kaya, mereka akan semakin kaya apabila kegiatan ekonomi mereka tu berjalan dengan lancar. Dan seterusnya untuk ekonomi Islam, dia menjaga kebajikan masyarakat dan pihak swasta dan individu bersama. Maksudnya ekonomi Islam ni dia menjaga kebajikan semua lapisan bersama. Contohnya kebajikan masyarakat, kalau ada golongan P40 yang kesusahan ataupun yang dalam lingkungan miskin, maka pihak zakat akan memberi zakat kepada mereka ni. Dan juga pihak swasta dan individu pun juga diberi hak yang sama, yang sepatutnya mengikut syarat-syarat tertentu lah.
Seterusnya, yang ketiga, perbezaan daripada persaingan dalam kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, contohnya sistem ekonomi kapitalis, mereka ni membuat apa saja untuk menguntungkan diri sendiri. Dan perancangan pusat pula, dia persaingan dia sangat terhad dan kurang motivasi serta daya saing dalam bekerja. Contohnya dalam sistem kapitalis, sistem ekonomi kapitalis, maksudnya mereka ni melakukan apa sajalah yang patut bagi menaikkan keuntungan dalam syarikat ataupun dalam kegiatan ekonomi mereka pula. Tapi berbeza dengan perancangan pusat yang mana dia berlainan dengan kapitalis, yang mana persaingan tu sangat terhad dan persaingan antara individu dan pihak swasta tu sangat terhad kerana pihak kerajaan yang mengawal 100% dalam kegiatan ekonomi itu. Berbeza dengan ekonomi Islam, ia adil dan juga sama. Tidak kisahlah pihak swasta ke individu ke, mereka ni berhak untuk bersaing sihat dalam menjalankan kegiatan ekonomi masing-masing, tapi perlulah berlaku adil dan juga tidak menzalimi pihak saingan kita tu. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan individu dan masyarakat. Perbezaan antara kepentingan individu dan masyarakat. Bagi ekonomi konvensional, contohnya kapitalis, mereka ni hanya mementingkan kebajikan diri sendiri saja. Manakala perancangan pusat ni mengutamakan kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan individu terbatas dan diabaikan. Berbeza dengan ekonomi Islam yang mana kepentingan awam adalah lebih diutamakan berbanding dengan kepentingan individu. Contohnya, bila pengeluar nak menggunakan satu barang, ekonomi Islam ni lebih mementingkan suatu barang tu yang mana dia memberi kebaikan kepada seluruh masyarakat berbanding kebaikan kepada satu individu sahaja. Jadinya itu adalah antara perbezaan daripada segi ekonomi konvensional ni tentang kepentingan individu dan masyarakat, yang mana kapitalis ni hanya mementingkan kebajikan diri sendiri saja. Pengeluaran yang dikeluarkan, siapa yang boleh afford, dia seorang je lah boleh afford. Yang lainnya yang kurang kemampuan terpaksa keluarkan ataupun belanja lebih daripada seharian mereka untuk mendapatkan satu barang ataupun khidmatan itu. Tapi perancangan pusat pula ni dia mengutamakan kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan individu tu terbatas. Setiap individu kan kita berbeza daripada segi minat dan cita rasa. Jadinya apabila hendak memilih suatu prioritas atau barang, maka dia terhad. Dia tidak mementingkan individu. Kepentingan individu tu terabai. Seterusnya, kita pergi yang kepada terakhir. Perbezaan yang terakhir itu tujuan ataupun matlamat sebenar yang hendak dicapai dalam sistem ekonomi mereka. Bagi sistem ekonomi konvensional, mereka ini mengejar kekayaan dunia semata-mata dan hanya untuk capai tujuan dan kemajuan dunia saja. Berbeza dengan ekonomi Islam, yang mana ni sistem ekonomi Islam ni konsep dia adalah untuk mencapai keridaan Allah dan seimbang antara kebaikan individu dan masyarakat di dunia dan juga di akhirat. Seperti mana yang kita tahu, matlamat ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah, iaitu mencapai keseimbangan antara kebaikan individu dan masyarakat di dunia dan akhirat. Kita lakukan kita lakukan kegiatan ekonomi kita di dunia ni untuk kebajikan di dunia dan juga untuk menanam di akhirat lah. Apa yang kita lakukan di dunia ni akan dibawa juga di akhirat. Berbeza dengan sistem ekonomi konvensional yang mana mereka melakukan kegiatan ekonomi hanya untuk dunia saja, tanpa memfikirkan ada kehidupan selepas kematian. Alhamdulillah, itu saja dan kita masuk kepada kesimpulannya. Jadi apa yang boleh disimpulkan, ekonomi Islam ni adalah sistem ekonomi Islam ni seimbang antara kebaikan individu dan masyarakat di dunia dan akhirat, yang mana kita ni tidak hanya mementingkan kemudahan ataupun kemajuan dunia saja, tetapi kita ni ada konsep ketuhanan yang mana kita memikirkan tentang apa yang perlu kita bawa di akhirat nanti. Dan yang kedua adalah bebas mencari kekayaan di dunia asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Islam menjaga hak masing-masing. Islam ni tak melarang kita untuk mencari kekayaan dunia, tetapi kita perlulah mencari kekayaan itu dengan adil dan sama-sama, tidak melakukan penyelewengan seperti ghibah, rasuah ataupun tidak melakukan benda yang dilarang oleh Allah lah. Dan perlulah kita menunaikan hak masing-masing, contohnya zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat peternakan. Pelbagai zakat tu perlu kita tunaikan hak masing-masing.
Kesimpulan bagi ekonomi konvensional pula, sistem ekonomi konvensional ini tidak seimbang dan berat sebelah. Seperti yang kita tahu tadi, kapitalis berat sebelah kepada pihak ideologi swasta saja. Kalau komunis pula berat sebelah kepada kerajaan saja. Jadinya mereka ni tak seimbang dan mereka ni tak mementingkan dunia dan juga akhirat. Mereka hanya mementingkan dunia saja. Yang kedua adalah lebih mengejar kekayaan di dunia saja dan tidak kisah tentang orang lain. Seperti mana itu, mereka ni mengejar dunia, mengejar keuntungan tanpa pedulikan orang lain. Hanya memikirkan diri sendiri saja. Dan kegiatan ekonomi yang dilakukan hanya semata-mata untuk menjaga keunikan dan kemudian saja. Contohnya yang seperti yang saya katakan tadi lah, kita boleh lihat kepada negara-negara maju seperti Korea, Amerika Syarikat, Jepun, yang mana pekerja je bekerja dengan keras tapi tak menjaga kebajikan kerja langsung. Ada yang mati, ada yang stres disebabkan kerja, dan ada yang tak ada mentambah hidup pun dalam kerja yang mereka disebabkan hanya bekerja untuk mencari wang saja, tanpa memikirkan tentang apa yang perlu dilakukan selain daripada bekerja dalam hidup. Seterusnya kita lihat cadangan penambahbaikan sistem ekonomi di Malaysia lah. Ini adalah cadangan macam mana kita nak menambahbaikan sistem ekonomi kita kat Malaysia ni. Yang pertama adalah mengikut sistem ekonomi Islam sepenuhnya oleh umat beragama Islam, supaya lebih sistematik lah, supaya kita lebih ikut tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala rangkaian yang disuruh Allah. Yang kedua adalah mengenakan denda yang tegas terhadap orang yang melakukan riba, rasuah dan penyelewengan tidak kira pangkat dan status. Tak kira lah dia tu menteri ataupun pangkat yang berjawatan besar, tapi jika dia melakukan kesalahan seperti riba, rasuah ni, perlu kita tetapkan denda yang keras terhadap mereka ni, tanpa mengira mereka ni ada status apa-apa pun sekalipun. Yang ketiga adalah menghapuskan segala kegiatan ekonomi yang canggah dengan syariat Islam seperti tempat judi dan syuga kilang Arab. Harapnya kerajaan Malaysia ni dapatlah membendung pusat-pusat judi, pusat-pusat kelab malam ataupun kilang arak ni supaya lagi berleluasa. Kita perlu ambil inisiatif yang tegas untuk menghapuskan segala kegiatan ekonomi yang memang bercangkul dengan Islam, supaya kita tidak memperoleh kemurkaan daripada Allah, dan haraplah kita mengikut apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih untuk mendengar presentasi ini. Allahuakbar. Assalamualaikum.